Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila Nabi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumada rahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah jamil muslimin wal muslimat min sya'udillah ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى الحق العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني وزدني فهما. ربي أعوذ بك من خمزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله syukur Allah hormati dan kasihi pengurusi dan jawatan kuasa surau pada tuan imam alhamdulillah para ustaz ustazah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bersama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. InsyaAllah nikmat kesihatan dan nikmat. InsyaAllah pada malam saya terus sambung kitab ni. Kitab yang saya baca ni wasiat nasihat agama dan usaha iman dalam topik mengenai takwa. Untuk makluman sahabat-sahabat, takwa penyebab kita bahagia hidup dunia dan akhirat. Jadi kita berada di majlis ilmu ni tidak lain tidak bukan kita memastikanlah supaya erti kata takwa senang menjadi kenyataan. Bagaimana ayat yang telah kita baca hari ini saya sambung lagi, saya ulang kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam orang muslimun Islam yang menyerah diri. InsyaAllah pada malam ni saya akan kupas ada kitab yang saya bawa ni. Kita dah Islam, faham tak yang kata maksudnya menyerah diri Muslim. Jadi yang tu yang kita nak lagi kenyataan. Kadang-kadang orang yang baru menganut Islam lebih hebat daripada kita yang lama lah Islam. Dia baru kenal Islam, jaga betul semayang 5 waktunya, cakapnya, kerana dia belajar. Tapi kita pun bukan tak faham. Maksudnya kita bagaimana untuk lebih memahami. Dan ayat yang saya sambung pada malam ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alla baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadi hari kita terus ulang Islam tadi, kena nikmat Islam. Bi ni'matihi ikhwana. Sebab kita faham innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu bana akhawaikum. Saya cakap awal kita kena faham sahabat-sahabat kita ada pada hari ini, kita datang kemari, kita bersatu padu berdasarkan pada Islam. Syahadah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nikmat Islam. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fankazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dan kamu dahulu berada di tepi jurang neraka. Sebab tu kalau boleh terus muslimin muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang takut akhir hayat kita takut tak dapat jaga. Kerana tak ada nikmat Islam, kita bergaduh ya. Panduan hidup kita ni kita ikut kehendak kita. Sebab tu kena
kena baca sirah. Kisah ni kalau ikut dalam banyak tafsir, dikisahkan tentang penghidup manusia-manusia yang tak ada panduan. Ketika kalau ikut ayat ni, kalau kita rujuk kitab-kitab tafsir, kisah orang-orang yang ada di Yathrib, yang selalu bertelakah beratus tahun, buat Haus Hazraj Yahudinya, maka dia orang tahu kita ni bergaduh tuan-tuan. Untuk maklumat kita baca sirah ni, manusia ni dia kata ada tak kena kata dia. Apa sebab kita ni saling bercakaran? Maka dia mencari satu formula bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Dalam kitab ada sebut Nabi akhir zaman akan dilahirkan ke muka bumi. Maka dia terdengar Nabi Muhammad SAW telah pun lahir, terdengar cerita. Maka pihak Haus dan Khazraj ni berpakat-pakat, pasti dia orang selalu pergi ke Mekah pada dia ada Padang Arafah. Kan ada orang ni selepas dibinanya Kaabah oleh Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail, dia orang memang terus pergi Kaabah sebagai agama tuntutannya. Cuma dekat Kaabah penuh dengan berhala. Kita dengar betul-betul. Sekarang ni banyak tak berhala? Banyak. Tapi bukan berhala kita buat, berhala kita puja. Mungkin TV ke berhala, manusia juga kita jadikan berhala. Tak kira lah, benda yang lain daripada Allah jadikan lebih segala-galanya. Nak semayang mesti ada benda. Dia dengar, maka cari. Dan jumpalah Nabi. Dia jumpa Nabi. Jumpa Nabi, tanya, kami ni bergaduh dan kami baca kitab, macam mana untuk selesaikan masalah hidup kami? Nabi cakap, Nabi Islamkan dia dengan nikmat Islam. Maka bila dia bersyahadah, membersihkan diri, nampak dunia ni terang, cahaya Islam. Saya tak berani nak cakap tuan-tuan, kita sekarang nampak tak cahaya Islam? Wallahualam, cahaya Islam nampak tak? Yang dikatakan nikmat Islam tu nampak tak? Rasa-rasanya kurang nampak. Kita nampak benda-benda lain. Kenapa? Dunia ni tempat tinggal berantara yang banyak ujian, cobaan bagi kita. Dia nampak, maka Nabi mengajar, ambil Islam, laksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pentingnya bersihkan diri, lepas tu buat amal ma'ruf nahi munkar, mengamalkan dengan amal yang soleh. Dekat sini pun dah baca surah Tabarakallazi. Kita faham tu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kadang-kadang saya pergi Melana pun saya ingatkanlah, kita dah lama dah baca surah, baca Yasin, baca banyaklah surah Ikhlas sebut kita dah baca, tapi faham tak? Kita baca surah Al-Kafirun, asbabun nuzulnya, sebab apa, tujuan sebelum kita mati ni, kurang-kurang pun kita faham tentang ayat kuliah ayyuhal kafirun. Lepas tu kita baca kul huwallahu ahad. Ini kekuatan yang kita nak sebagai orang Islam yang dapat wahyu. Dan kita faham wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagi kita dapat tu, kita rasa kuat. Kita dapat ilmu tu, kita rasa bangga nak mengamalkan dengan ilmu kita. Maka allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan pada kita semua, kita ni maut akan mati, wal hayata, dan akan dihidupkan kembali, liyabluwakum. Ini dia fokus kita, liyabluwakum. Kita sekarang tengah diuji sekarang ni. Umur-umur yang singkat ada ni, apa sebenarnya kita buat? Bagaimana pengharapan kita supaya kita dapat tingkat akhir hayat kita, akhirat, dapat syurga Allah. Ayyukum ahsanu amala, yang nak dikumpulkan, kita kena faham. Dia katakan muhasabah diri, ahsanu amala. Ahsanu tu baik, amal tu amal. Amal yang baik ni bukan mudah. Banyak orang amal, kadang dia tak sesuatu, dapat nama, dapat pangkat, ada kuasa, tak salah. Tapi bagaimana seiringnya
Ayyukum ahsanu. Ahsanu ni ada kena mengena dengan hadis yang kita baca dalam hadis 40 tu, Al-Ba'i tu, ketika seorang laki-laki putih bersih datang Nabi dengan para sahabatnya. Lagi jauh nampak dia jumpa Nabi. Nabi tengah bersama dengan para sahabat. Dia merapatkan lututnya ke lutut Nabi. Maka tanya, akhbani alal Islam. Hadis semua bila akhbani alal iman. Dan persoalan yang ketiganya, akhbani alal ihsan. Ahsan, ihsan. Muhsinin, yang ini yang kita nak, yang kita datang pada hari ini. Muhsin. Ahsanu. Kita buat betul-betul kerana Allah. Walaupun ada di dunia apa ganjaran, tapi ahsanu amala, mengharapkan apa saja yang diperintahkan Allah, kerana kita akan datang daripada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita pada jurang neraka disebabkan kekufuran. Sebab apa kita bertelagah sekarang? Bahasanya kufur. Bahasanya kata orang, kita tak ikut panduan Al-Quranul Karim. Sebab tu saban minggu Hatib tak pernah tak ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada tak perkataan pemimpin? Ada. Pemimpin tu ada. Amri minkum, pemimpin di kalangan kamu. Biasanya pemimpin tu kita cari dia 3 orang berjalan, kena lantik seorang amir. Amir tu apa? Pemimpin. Amir macam mana? Amir yang boleh mentadbir. Amir yang boleh mentadbir tu ceritanya kisah Nabi Adam AS. Allah nak utuskan Adam sebagai jadi mentadbir muka bumi, dipanggil Khalifatullah fil ardh. Maka Allah ajarkan Adam apa juga benda-benda yang bumi yang boleh mentadbir bumi. Pada dasarnya malaikat cakap, apa tak kurang ke aku yang telah pun beramal ibadah. Tapi untuk urus tadbir kena ada ilmu, kena faham tanggungjawab, kena melakukan amanah dengan apa juga yang akan dikurniakan kepada kita supaya dapat melaksanakan tanggungjawab. Dia katakan urus tadbir dunia ni dah diberi kepada Adam. Sebab tu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul. Nampak tu? Ada masalah, agak-agak ada tak masalah kita? Ada. Memang ada masalah. Faruddu ila Allahi war. Yang ini yang dikatakan yang kita nak gemeling tenaga macam mana untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Syahadah kita. In kuntum tu'minu nabillah biwal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Persoalannya semuanya akan ditanya di yaumul mahsyar, timbangan akhir. Zalikum khairu wa ahsanu ta'wila. Sebab tu kita kena kumpul selalu bagaimana sukatan kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul ada dengan kita yang dipilih sebagai ulil amri, bagaimana untuk jadi kenyataan kerana kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan apa juga permasalahan kita, macam mana kita kembali kepada Al-Quran dan Rasul. Lalu selamatkan daripada neraka disebabkan nikmat Islam juga. Demikian Allah menjelaskan kepada kamu ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah. Saya saja ulangkan ayat tu supaya kita tak kata orang tertanya-tanya macam mana. Jadi sebelum itu kita ceritakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya nak baca sikit dari kitab ni. Dia kata kat sini, saya dah baca, saya ulang tadi. At-ta'atun taqawwil Islam wal ma'asi tuhinu. Dia kata ketaatan untuk mengukuhkan Islam. Lepas tu kita taat Allah. Lepas tu wal ma'asi, asi ni maksiat, buat benda-benda yang salah, akan melemahkan, meruntuhkan. Jadi untuk maklumat sahabat-sahabat, saya semua sama, supaya kita kuat mesti melakukan ketaatan. Kalau orang Islam taat, Islam akan kukuh. Kisah sirah Nabi banyak siap. Kalau cerita ni kan tak habis kita baca ni. Dia kata maka wa'alal insani
ijtihadu fil hifzi islami wa taqwiyatihi bi fi'li ma umri bihi min ta'atillahi ta'ala fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, yang bermaksud menjadi kewajipan kita bersama pada hari ini setiap kita bersungguh-sungguh memelihara Islam. Saya baca kitab apa yang dikarang oleh Putih, memelihara Islam. Kita Islam, macam nak memelihara Islam? Inna dina indallah Islam, memelihara Islam, dan mengukuhkannya dengan mengerjakan perkara-perkara suruhan Allah, yakni ketaatan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, baru kita diiktiraf sebagai hamba Allah. Ketaatan yang kita jaga sungguh-sungguh, yang first class, solat 5 waktu, awal waktu berjemaah, jangan tinggal sama sekali jika boleh. Ini first step kita. Lepas tu bagaimana untuk kita buat dikatakan nawafil, qabliyah, ba'diyah tu. Kalau tadi kenapa sembahyang sunat tadi? Untuk menampung kecacatan dalam solat waktu kita. Ini jaga Islam ni. Yang saya sebut ni nak jaga Islam. Minta maaf sahabat-sahabat orang jaga Islam, tuan-tuan, cubalah kita ziarah-ziarah ulama-ulama, orang-orang yang baik-baik ni lah, yang semayang dia jaga, sakit pun dia tak pernah tinggal semayang, tengok mati dia macam mana. Sebab tu ziarah orang mati ni penting. Penting ziarah. Kita besok mati, orang pula yang akan tahu macam dekatan mati kita. Kita nak mati yang macam mana? Satu doa kita hari-hari, kita doa untuk mati baik, Allah sayang kepada kita, akan dihapuskan dosa kita. Kita akan cari jalan. Banyak kisah. Salah satunya, kita tengok kisahnya dengan Al-Quran Karimnya, dengan solat jaganya, dengan sedekah dia, dengan karakter akhlak yang baik. Banyak orang yang dah mati, bukan saja masih dimandi dikafankan, dah bertahun-tahun, dah alih nampak masih lagi segar bugar, macam tidur saja. Ini ada kena-mena dengan bagaimana melakukan ketaatan kepada Allah tu, dia merasakan kehambaan. Kita rasa kita hamba, bukan kita tokil. Tokil lagi tuan-tuan. Nak datang masjid, aku nak pergi, kita pergi. Kita rasa tokil. Kita ikut suka kita, hari ni aku pergi, aku nak pergi lah. Dia kalau rasa hamba, dia cari jalan, macam sakit pun dia nak pergi. Kalau boleh jangan ada satu waktu dia tak sembahyang berjemaah, dah tak boleh tu, nak buat macam mana? Kerana kita nak merasakan kehambaan, rasakan katakan macam mana. Sebab tu dia katakan nak merasa kehambaan ni, dia mesti rasakan bahawa dia tu hamba Allah. Dia kena melakukan bagaimana dia buat tadi, Allah akan terima. Tu yang dia katakan mesti melakukan accountability. Allah kasih, Allah tak pernah nak kira udara yang kita hidup pada hari ini, oksigen yang kita ambil, mata yang kita lihat, telinga yang dengar, kekuatan yang kita jalan. Bagaimana untuk kembalikan tanda syukur kita kepada Allah dengan melakukan kerja-kerja ibadah kembali kepada apa yang Allah kurnia kepada kita. Itu penting. Ini baru nilai Islam kita ni, nilai dia tinggi. Dia merasai kurniaan bagaimana dia nak balas balik. Dikatakan accountability itu dalam bahasa Mas'uliyah tadi, sikit sangat aku buat kerja agama. Nak tahu, refer kepada Nabi-Nabi, para sahabat, para ulama, awliya. Mereka berjuang agama Allah, bagaimana dia sayangkan agama Allah, perjuangan sampai akhir hayat. Kena semak kembali mereka-mereka yang terdahulu, yang telah pun melaksanakan tanggungjawab ini. Sesungguhnya orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ia terdedah kepada bahaya mati, bukan dalam Islam. Ini yang kita takut sungguh. Kita berziarah banyak, tentang kita pun akan mati. Ibu-ibu, saya cakap pun takut, tak kira laki-laki, perempuan. Masa bila, masa dah nak mati, tanda-tanda dia selepas mati, nak mandi, nak kapan. Kalau yang baik itu untuk makluman ibu-ibu, banyak kes yang tukang apa ni, yang sama ada mak ke anak, sekarang dengan tangan dia bersih,
Kadang-kadang ada orang cakap tu macam dia senyum jenazah tadi. Allahuakbar. Dan orang banyak cerita dah. Padahal dia dah mati. Macam dia faham lah. Tanya balik, semak balik. Saya pernah satu kes budak tu, dia meninggal dunia. Dia nak pergi pam motor dia sebelum maghrib. Kenapa? Dia rajin ambil mak dia kuliah. Tak pernah apa ni, dia tak macam itu hari dah nak kelang kabut sangat. Dia pergi, dia pam motor dia, dah nak maghrib tak cepat masuk longkang, meninggal. Mak dia ceritakan, dia meninggal tu kenapa? Dia nak bawa mak dia setiap kali nak kuliah, dia bawa dengan motor dia. Masa bila? Masa mak dia mandikan anak dia tu. Sama dengan apa ni, Tok Imam masa tu mandi kat Muar, saya rasa. Oh, apa ni, Imam Hafiz, kenal tak Imam Hafiz? Dia cerita, nampak dengan macam dia berkata kepada anak tu, macam anak dia masih hidup. Mudahnya dia apa ni, dia basuh tangan, dapur semua gitu ni, mudah urusan dia. Dia ada kena-mengena dengan amalan kita semasa kita hidup dekat dunia. Sebab jangan hidup, jangan kasar-kasar sangat, jangan herdik-herdik sangat, asyik marah ya. Hilangkan hati nak merah tu, kalau dia ada hubung kait dengan mati kita besok. Yang ni asasnya. Kenapa? Ahsanu amalah tadi ada kena-mengena dengan perwatakan peribadi kita yang kita buat sepanjang hayat kita. Sebab tu kena buat perubahan. Seterusnya, wa alaihi afdan an nibat ma'asi wal asham fa innaha tudayyibul islam wa tuhinu wa tuzidzilu qawa'idahu wa tu'arriduhu lisalbi indal maut kama waqa'a zadik wa iyazubillah likasir minal mulabisina laha wal musirina alaha wa fi qawlihi ta'ala summa kana 'aqibatal ladzina as-su'a an kazzabu bi ayatina wa kanu bi yastahzi'un yadullahu 'ala zalika fa atamman. Justru itu, setiap manusia, kita untuk makluman sahabat-sahabat dan Muslim, kita kena ingat kita ni Muslim, orang Islam dan beriman, wajib menjauhi maksiat dan dosa-dosa. Wajib. Bagi apa lah, nanti saya baca kitab ni. Sebab apa kita sekarang bertelagah tak boleh? Kenapa? Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang detik hati kita, betul tak? Yang tahu kita saja. Itu belah domba lagi. Semua yang rasa bangga dirinya. Jauhkan hal ini demikian kerana perkara tersebut boleh melemahkan keislamannya. Sebab apa Islam lemah? Kerana hamba-hambanya yang Islam banyak melakukan dosa. Menjadi ia akan lesu, mengoncangkan asas-asas Islamnya dan menedahkan pada bayi tercabut pegangan keislamannya ketika menghadapi kematian. Nampak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya masih sebut tentang mati dalam Islam. Memang kata Piramli kita mati dalam keadaan iman, betul. Tapi betul tak kita betul-betul mati dalam iman? Itu persoalannya. Persoalannya. Ini sebagaimana yang telah menimpa kepada kebanyakan manusia yang bergumam dengan kancah maksiat, yang tegar melakukannya. Contoh yang paling mudah, tengok kucu-kucu Namrud, Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab. Kita boleh tengok, baca sirah. Ini contoh-contoh yang dalam Quran. Quran cerita Firaun, Qarun dengan salah apa? Qarun, Haman. Kena study ni. Tiga nama ni. Firaun, Haman, Qarun ni kena study ni. Dalam Quran 3 nama ni. Siapa dia? Siapa Qarun? Siapa Haman? Siapa Firaun? Yang ini ada tak zaman sekarang ni? Orang yang macam tiga ni. Agak-agak ada tak ada? Ada. Nak ikut atau tak ikut soalan dia?
Kena ikut je. Jangan tak payah. Nak kena pastikan, kena lawan. Ini yang adanya kisah Nabi Ibrahim, ada kisahnya Musa, ada kisah Nabi Nuh. Tujuan dia baca sirah tadi, ikut. Ini ada Nabi Muhammad yang melawan dengan Abu Jahal, dengan Umayyah bin Kalam, dengan grup-grup dia tu. Dan ini semua dah dirakamkan Allah dalam Al-Quranul Karim, dan sirahnya dah ada. Bagaimana kita pastikan ini 3 contoh tadi, jangan ikuti, bahkan cari jalan bagaimana untuk memenangkan Islam, menegakkan Islam, kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memelihara kita daripada perkara tersebut. Kemudian Al-Quran tadi maksud balasan orang-orang yang mengerja kejahatan. Yang ni yang kita nak ingat, tuan-tuan. Takut saat akhir kita. Sebab tu kalau jangan buat maksiat. Kata orang, kita taubat, jangan benci-benci orang walaupun orang salah sekalipun. Kita rasa bangga dengan kebaikan kita, kita rasa hina orang yang buat jahat. Ramai tak? Ramai. Kenapa kita bangga dengan diri kita? Kenapa nak kata orang? Itu persoalan. Kenapa? Kita rasa kita hebat. Sepatutnya kita dapat buat baik, syukur ya Allah. Jangan kita ni buat baik kerana nak dapat nama, kerana Allah. Pasal kita diperintah berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Perintah Allah. Bukan kita bangga, Allah suruh kita buat baik kepada, termasuk buat baik dengan semua makhluk-makhluk Allah. Banyak kisah untuk maklumat sahabat-sahabat. Kadang-kadang dia baik dengan makhluk Allah, tak kira anjing ke, tak kira kucing ke, Allah tunjukkan. Betul-betul ada kisahnya. Kenapa kita bukan kerana nak jaga anjing? Kenapa perempuan yang kata orang yang penuh gerumbangan dosa bila diingatkan makhluk Allah nak minum payah tadi, dikasih minum air pun dapat ganjaran ni. Kenapa dia buat baik pada makhluk Allah yang bernama anjing? Kita orang Islam lagi patut buat baik lagi. Bagi banyak kebaikan yang kita buat kerana kita pun Islam dan pun beriman. Janganlah langsung melakukan perkara-perkara yang menjadikan dosa kepada kita. Kenapa? Kalau kita buat jahat tadi, akan dapat azab yang lebih buruk. Mereka akan mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ni saya takut, tuan-tuan. Kita baca Quran khatam agak berapa kali. Umur saya ni, depan saya ni 2-3 kali khatam. Agak berapa kali khatam? Sekali pula, ratus kali. Berkecil tu tak betul. Ramadan tu punya, mesti kenduri punya. Faham tak? Yang dikatakan khatam tadi, khatam baca dengan khatam makna, dengan khatam mengikut apa yang dibaca. Ni persoalannya salah satunya, angsi tadi, takut kita tak ambil tahu. Bagaimana untuk kita berusaha ke arah itu sampai akhir ayat. Dia kata kena ada pengajian, kena cari jalan macam mana, kena ada khalaqah. Sekurang-kurangnya Fatihah kita baca tu kita faham. Dapat kita kena allazina hum fi solatihim khashi'un, hadir hati semasa solat tadi, kerana memahami tuntutan kehendak apa yang kita baca, surah yang kita baca, ayat yang kita baca tadi. Seterusnya, jadi dalil tadi kita kena jaga bila sekarang. Tak ada azab sekarang kena buat. Itu maksudnya kita cek jalan, cari guru, dia buat khalaqah. Bila nak baca Quran? Ramadan. Tak salah. Sekarang boleh tak baca Quran? Buat halaqah boleh kan? Tak ada adat. Kita tak ada sebagai apa ni? Sebagai adat. Budaya kita. Kalau kita pergi kat Mekah, tuan-tuan, kita pergi sekarang ni, bukan musim Ramadan ni, hari Khamis dengan hari Senin, siapa nak pergi umrah ni? Kita tak puasa pun dia ajak kita makan. Betul tak betul? Jadi budaya lah. Budaya, ada budaya. Bukan tunggu bulan Ramadan dia. Saya pernah pergi, tuan-tuan, dekat Aceh tu, lepas tsunami tu, dekat masjid-masjid tu kan. Budaya kita datang sana tu, waktu kita dah pergi melancong kan. Hari Senin penuh makanan. Kenapa buka? Kita cakap kita puasa, tak apa makan. Budaya. Dan yang lebih seronok lagi,
Satu masjid tu kita pergi subuh tu penuh dengan budak-budak dengan mak-mak datang masjid. Ramai ni pening kepala kita, tuan. Kenapa dia kata anak-anak nak suruh pergi sekolah mesti sembahyang subuh bersama imam? Agak-agak boleh tak kita buat dekat tempat kita ni? Anak-anak ni bukan ni anak nak sekolah tau, bukan bapak pencen tau. Bapak pencen lain. Bapak pencen lain ni anak nak pergi sekolah yang kiak-kiok tu kan, dengan mak dia, dengan baju dia. Apa cerita ni? Macam dia kenduri bukan kenduri. Dia kata dia ada amalan dia, adat dia, kata dia. Puncanya berlaku kerana anak-anak dia tak dididik daripada kecil lagi. Boleh memang susah. Mak kena bangun pagi, anak kena bangun pagi, memang susah. Tapi buat susah kerana Allah, ganjaran hebat. Ni persoalan ni yang kita nak buat sekarang ni. Kita ni besok mati, siapa nak ambil alih pentadbiran kita akan datang ni? Anak-anak kita yang macam mana? Semayang subuhnya macam mana berjemaah? Macam mana anak kita nak doakan kita akan datang? Macam nak ambil alih pentadbiran, nak sanakan Islam dalam tempat kita ni? Memang tahlil boleh lah, doa-doa boleh lah. Selain bukan berdoa tu, bagaimana pentadbiran untuk melaksanakan tanggungjawab didikan kita ni untuk mentadbir dunia dengan agama. Sebab tu dia bukan semayang. Untuk makluman semasa dia bukan ni iqamatus solat, betul tak? Mendirikan solat. Kita banyak semayang ni, bersemayang. Agama juga dia balik iqamatud din, mendirikan agama dalam dunia ini dan mentadbir agama dengan mentadbir dunia dengan agama. Ini yang Nabi buat. Sirah Nabi clear. Bukan kita ikut otak kita mentadbir dunia ini. Contoh Nabi dah ada, berpandu kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu perkara asas kita faham. Mungkin saya baca yang bab Islam ni akan datang. Saya nak habiskan bab mati dulu. Su'alul husnil khatimah wal khawfu min su'iha. Jadi memohonlah untuk kesudahan yang baik dan takut kepada kesudahan yang buruk. La tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah wa qad balaghana anna syaitana lana'ahu Allahu yaqul qasama zahrin ladzi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah aqulu mata yu'jibu hadza bi'amalihi akhafu an qad fatin. Sentiasalah bermohon kepada Allah kesudahan yang baik. Macam kita, saya sama juga tuan-tuan, umur dah 60 ke atas ni, memang kita tahu bila mati kita. Cari jalan doa kesudahan yang baik. Satu riwayat telah sampai kepada kami, sesungguhnya syaitan yang dilaknati Allah berkata telah meremukkan tulang belakangku orang yang memohon kepada Allah kesudahan yang baik. Jadi untung. Aku sering berkata, bilakah orang ini akan merasa terpesona dengan amalannya? Syaitan sukanya kita rasa bangga dengan amalan kita. Tapi kalau kita mohon untuk mati baik, syaitan tak boleh buat apa-apa, remuk dia. Aku bimbang dia dapat menyedari tipu dayaku. Kita dah baik-baik semayang, tengok orang tipu je kan, kita rasa kita hebat, habis. Tak tinggal 5 waktu tu jemaah, tengok orang habis, syaitan dah berjaya dah. Dia rasa hebat, bukan dia semayangkan Allah, dia rasa kehebatan diri dia. Orang semayang takut dengan takut tu kan, perkaranya begitu. Jadi caranya bagaimana untuk kita buat satu perkara tersebut, tak kira solat ke apa, dasarkan keadaan syukur kepada Allah. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambah dia. Sebab tu kalau boleh nak bersyukur ni, kena banyak istighfar, kena baca doa taubat, kena mohon keampunan. Jadi orang yang berjaya dia syukur ni selalu tahu diri dia lemah, dia mohon semayang, Rabbi a'udzubika min khamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Banyak-banyak baca, nak doa istajiblah, untuk Allah terima doa. Dia rasanya kenapa? Ini pattern yang dia kena buat.
kena rasakan kesyukuran kepada Allah. Wa aksri minal hamdi wa syukrillahi ala ni'matil Islam. Jadi insyaAllah kalau saya sambung akan datang, saya nak baca ni kenapa kita nakkan nikmat Islam, sahabat-sahabat. Sekarang tengok, tak saya pergi mana-mana pun, kuliah mana-mana pun, orang datang ni santai-santai. Risau saya risau. Bukan kerana dia dah ada Islam, nikmat Islam, santai. Dah pencen kata dia. Nak buat apa lagi kat rumah kata dia. Fa innaha a'zamu na'ami wa akbaruha fa inna Allah ta'ala law a'ta dunya bi khazafiriha 'abdan wa manahul Islam lakana zadika wa badan alai wal a'tahu Islam wa manahu dunya lam yadurruhu zadika la annal awwala yamutu fayasiru ila an-nar wa hadza tsani yamutu fayasiru ila al-jannah. Banyaklah memuji dan bersyukur kepada Allah. Ini dia. Jangan lekang mulut kita dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jangan lekang, sebab tu salah satu nak tak lekang ni ada tasbih. Ada ke tak ada? Tak ada balik lah. Kalau kita tak ada, orang ada lain, betul tak betul lah? Sebab kelebihan tasbih kan itu ya. Kalau boleh ada kat poket, ada kat itu ini kan. Pasal dia sendiri akan apa ni? Akan menggerakkan hati kita untuk sentiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita, salah satu puji, kerana kita dah dapat nikmat Islam. Tanda syukur. Ini kena buat sungguh-sungguh. Kena buat sungguh-sungguh. Ia merupakan seagung-agung nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dunia beserta dengan segala isinya kepada seorang hamba-Nya, tapi dia menegahnya daripada menikmati Islam, mesti segala nikmat tersebut menjadi satu bencana berjadinya. Tak sama, walaupun dapat pangkat datuk, semua pun tak sama dengan nikmat Islam. Dapat pingat dekat, nak pingat dekat, dengan nikmat Islam tak sama. Sebaliknya, jika Allah mengurniakan nikmat Islam kepadanya tetapi menghalang nikmat dunia daripadanya, dan saya segala nikmat dunia itu akan tidak menjadi kemudaran baginya. Kalau tak dapat dunia pun, dia tak kisah. Tak kisah. Pasal apa? Dia ada nikmat Islam. Nampak? Dengan dunianya, katakan dapat emas berkumpul pun dengan nikmat Islam tak sama dibandingkan dengan nikmat Islam. Nikmat Islam. Hal yang demikian kerana orang yang pertama tadi, yang maksud tadi ialah orang yang diberi dunia dengan segala isinya, menganut agama Islam tadi, jika ia mati, kalau tidak kerana Islam, dia akan ke jurang, ke neraka. Sementara orang yang kedua tadi, iaitu orang yang menganut agama Islam tetapi boleh kenikmatan segalanya dengan isinya, jika mati dia akan ke syurga. Dia dapat rasa tanda syukur. Sebab tu untuk maklumat sahabat-sahabat, selalu-selalunya kita dapat satu benda tu, memuji Allah. Memuji Allah. Memuji Allah ni untuk maklumat sahabat-sahabat. Kita biasanya baik-baik kan. Kalau yang tak baik, katakan sakit ke apa semua, alhamdulillah fi kulli hal. Apa yang Allah telah kasih pada kita, sakit apa juga, itu semua ketentuan daripada Allah. Qada qadar, betul tak betul? Kita lain. Baik pun terima, tak baik pun kita kembali. Kalau musibahnya kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun, tak ada masalah. Apa saja yang kurnia pada kita itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali, ketahuilah bahawa kebanyakan orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah ialah orang yang mengambil sikap sambil dewa. Yang takut tak? Dia buat, kata orang buat ikut senang-senang dia je. Kalau boleh Islam ni orang yang betul-betul jaga waktu, masa, sentiasa bersih. Kalau boleh macam Bilal bin Rabah lah. Kau dapat ikut Bilal, tuan-tuan, subhan. Nabi ketika Isra dan Mi'raj juga dengar tapak kaki, Jibril kata, dan siapa itulah Bilal. Dia belum mati lagi dah nampak dekat syurga. Nabi pun pening kepala juga. Bilal tak ada apa-apa, orang biasa je kata dia, kulit hitam. Nabi lepas tu dia dibebaskan, bakar dia azan. Lepas bila balik, Nabi tanya dia, kata Nabi senang ya? Dia kata apa yang Nabi cakap dia terus buat, tak pernah tinggal. Itu ya. Biasanya orang datang macam surau ni lah, yang mula-mula bekak dia datang awal. Datang awal tadi, dia buka surau tadi, dia mesti dia ada keadaan berwuduk, betul tak?
Lepas dia beruduk tadi, dia masuk tadi kan, dia niat i'tikaf. Lepas tu Nabi cakap dengan dia, sebelum azan kau angkat uduk, sembahyang sunat uduk. Dia buka. Lepas tu dia buat sunat apa ni, tahiyatul masjid. Kita ramai-ramai, termasuk saya tuan, saya cakap cerita orang agak-agak, berapa kali kita buat sembahyang sunat uduk? Tanya Pak Imam. Jangan tanya orang lain, tanya kita ni. Berapa kali kita buat sembahyang sunat uduk? Lepas akad sembahyang tu kan, kita sembahyang sunat kan, akad sembahyang. Tanpa menyalahkan Bilal buat. Dia cakap dengan Nabi, dia aku apa yang Nabi cakap dia buat. Ibu-ibu, mak-mak pernah tak buat sembahyang sunat uduk? Orang buat sembahyang istiharah nak kahwin selalu lah, buat sembahyang hajat anak-anak bisa. Betul tak betul ni? Ramai apa anak-anak bisa dapat kecebelang buat kan. Jadi sembahyang sunat uduk. Jadi dia maksud saya tadi kan, yang ini yang kita nak jadi researching macam mana Bilal dengar tapak kaki dia sebelum dia mati lagi ke syurga. Kenapa? Benda-benda yang sekecil-kecil pun dia buat awal, orang belum buat lagi. Kenapa? Dia masuk akan masjid masuk awal. Saya cukup sekadar itu. Jadi saya sambung tadi, insya-Allah kalau panjang umur jumpa lagi untuk bagaimana nak kekal nikmat Islam, syahadah kita, dalam berjaga sampai akhir hayat kita dan sekuat dengan Islam yang daripada kita. Jadi mohon dimohon ampun masalah Islam salah hari ni nampak lebih sangat. Saya kan takut juga Allah. Saya kan kenal depan-depan saya ni kan, tak pernah saya orang tak suka saya, tapi saya katakan Allah. Kenapa kita tak sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah? Tapi Allah tengok amal kita, dan yang paling penting ni kita nak bersyukur Allah Subhanahu wa taala, mati dengan mati yang baik dan dikurniakan segala kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Na'udzubika min sakhatik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wal walidina jamil muslimina wal muslimat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtimna ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الذين تواصل. السلام عليكم.